Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nassal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, pengurusi serta ahli dan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini dapat lagi kita menaikkan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, menerima amal kita dan menempatkannya dalam timbangan kebaikannya, insya-Allah. Seperti mana yang saya sebut semalam, hari ini saya nak kongsi tentang kelebihan surah Al-Baqarah. Mana kita masuk ayat-ayat hukum pilihan daripada surah Al-Baqarah. Walaupun kita tak baca semua, tapi kita nak tahulah kelebihan-kelebihan surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Yang pertama, semalam hadis yang saya sebut berkenaan dengan surah Baqarah, surah yang perlu kita pegang. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Baqarah. Fa inna akhzaha barakah, sesungguhnya berpegang dengan surah ini satu keberkatan. Wa tarkaha hasarah, kita meninggalkan surah Baqarah hasarah, satu kerugian. Wala yastati'uhal batalah, ahli-ahli sihir tidak dapat melawan orang-orang yang beramal, berpegang, yang membaca sentiasa surah Al-Baqarah. Yang kedua, Nabi SAW menggalakkan kita untuk kita baca surah Baqarah di rumah, di pejabat ataupun di mana-mana sahaja, untuk menghalau syaitan, untuk menghalau syaitan. Dalam hadis Imam Muslim dan juga kitab Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Nabi SAW bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Nabi kata jangan jadikan rumah macam kubur. Maksudnya kubur ni bukan tempat ibadah, bukan tempat baca Quran. Tapi ada orang yang Allah berikan keistimewaan beribadah dan baca Quran. Mostly kebanyakan orang tak ada. Kubur bukan tempat ibadah, bukan tempat beramal. Tapi yang saya tahu ada 2 orang, mungkin lebih, yang dia beribadah
dalam kubur. Yang pertama adalah sahabat Nabi. Kisah surah Mulk. Satu hari, ini dalam kitab Sunan At-Tirmizi, para sahabat bermusafir dan pasang kemah. Mereka nak rehat, nak tidur, diorang pun cangkul tanah, pasang kemah. Tengah pasang kemah, tiba-tiba mereka tak perasan di situ dulu pernah ada sahabat lain dikuburkan di situ. Tengok-tengok sahabat tadi sedang baca surah Al-Mulk. Tengok dekat kubur sahabat yang sudah meninggal. Satu ketika dulu mereka lupa situ tempat dia. Sebab batu nisan ni, batu tu start daripada zaman Umar. Sebab itulah mereka tak perasan. Dia ada yang tashtih, kubur ni ada yang tashtih tinggi sikit, ada yang tasnim rata. Tashtih lagi baik lah, tapi ada yang tasnim ni rata. Tashtih silap, terbalik. Tashtih rata, tasnim tinggi. Jadi masa tu kubur tashtih rata, dia orang tak perasan. Zaman Umar baru letak seketul batu. Macam sekarang kita pergi bakit kan satu je kan, satu je, bawah tak ada, kita dua. Tu tak tahulah zaman bila, saya tak ingat zaman bila start dua tu. Zaman Umar start satu batu. Sampailah sekarang bakit pun ada satu batu setiap kubur. Kita meriah kan. Jadi jangan tuan-tuan ikutlah. Itu mazhab Syafi'i pun larang, tak boleh. Imam Nawawi kata haram binaan kubur kalau kubur tu wakaf. Makruh kalau kubur tu sendiri. Sekarang mana ada kubur sendiri. Kalau kita meninggal, keluarga kita kubur belakang rumah, polis cari mesti report polis, mesti semua maklum semua kan. Jadi hukumnya haram. Sebab Nabi sebut la tubna alaih, tak boleh dibina di atas kubur. Ini mazhab Syafi'i dan kebanyakan mazhab. Jadi kubur ketika itu tashtih, mereka tak perasan. Mana bila musafir tanam, meninggal, datang balik tak perasan situ kubur kawan dia. Tengok-tengok dalam kubur tadi sedang baca surah Al-Mulk. Ini kehebatan surah Al-Mulk. Maka dia orang pun balik Madinah jumpa Nabi. Kalau kita lari terus kawan dah meninggal, dalam kubur tengah baca surah Al-Mulk. Sampai ke Madinah, dia orang tanya, "Ya Rasulullah, ceritalah, kami pergi bla 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 bla, jumpa sahabat kami yang dulu, sahabat Nabi juga yang meninggal tadi, sedang baca surah Al-Mulk." Maka Nabi terus spontan kata, "Hiyal munjiyah, hiyal waqiyah, tunji sahibahu min azabil qabri." Nabi sebut dua ciri Al-Mulk. Munjiyah, penyelamat; waqiyah, pemelihara. Al-Mulk, penjaga, pemelihara, penyelamat, yang menyelamatkan orang yang beramal daripada azab kubur. Ini satu. Kisah kedua, orang yang beribadah dalam kubur. Kebanyakannya tak ada, kecuali dua kisah. Yang kedua, Sabit Al-Bunani. Kisah kedua orang yang beribadah dalam kubur ialah Sabit Al-Bunani, seorang tabi'in yang hebat, anak murid utama Anas bin Malik. Sahabat Nabi Anas bin Malik banyak riwayat. Anak murid utamanya Sabit Al-Bunani. Dia suka cium mata Anas, suka cium tangan Anas. Dia kata mata ni banyak melihat Nabi, tangan ni banyak menyentuh tangan Nabi. Tabarruk, tabarruk, ambil berkat orang soleh. Jadi semasa dia dikuburkan, ada satu barang tertinggal yang ditinggalkan oleh si penggali kubur tadi. Barang berharga lah. Jadi dia pun minta izin nak ambil balik. Jadi dia turun balik, tengok-tengok Syekh tadi tengah solat.
Lalu dia balik ke rumah. Dia balik ke rumah Sabit tadi, dia tanya anak perempuan dia, apa amalan ayah kau? Anak dia tanya, kenapa? Tadi aku ambil barang tadi, barang berharga aku dalam kubur, aku nampak ayah kau sedang solat. Kata anak perempuan dia, setiap hari ayahku bangun tahajud lama, berjam-jam. Tapi di hujung tahajud sebelum subuh tu pasti tidak pernah tinggal doa. Ya Allah, sekiranya engkau berikan mana-mana kelebihan kepada hamba-Mu untuk solat dalam kubur, berilah aku kelebihan tersebut. Dia takut tak dapat, dia takut tak boleh kan. Jadi sebab tu dia doa macam tu. Dia tak doa, ya Allah aku nak sembahyang kat kubur, tak. Kalau boleh, kalau ada kelebihan sembahyang dalam kubur, aku nak sembahyang dalam kubur. Begitu hebat ulama dulu, dia asyik, dia seronok, dia passion solat, sehingga dah mati pun nak solat. Kalau kita dah mati selesailah kan taklif, dia nak solat lagi. Manusia di dunia pun tak nak solat, dia di kubur pun nak solat, maka Allah bagi dia. Tapi kebanyakannya tidaklah. Jadi surah Baqarah ni adalah menyebabkan orang lari daripada syaitan lari daripada rumah. Jadi Nabi kata jangan jadikan rumah sebagai kubur, sebab kubur ni tak ada ibadah kecuali special case lah. Jadi rumah yang dihidupkan dengan ibadah, dengan solat sunat, dengan bacaan Quran, syaitan akan lari. Fa inna syaitan, terutamanya baca surah Baqarah. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan lari daripada rumah-rumah yang dibacakan surah Baqarah. Dia seluruh Quran syaitan tak suka, tapi yang utamanya, yang paling utama syaitan takut ialah surah Baqarah, kerana ada ayat kursi, kerana ada ayat pembuka surah Baqarah 1 hingga 5, kerana ada ayat Kanzul Quran, perbandaraan Quran, iaitu 2 ayat akhir surah Baqarah. Jadi kita amalkanlah, tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali pun jadi surah Baqarah. Kalau rasa malas sangat, kita ada 5-6 orang ahli rumah, kita bagi-bagilah. Ni malas sangatlah, tapi okeylah daripada langsung tak ada. Nak pastikan bahawa rumah kita dibacakan surah Baqarah, kita bagi-bagi. Kau ambil berapa muka, tengoklah, lagi ramai yang terlibat lagi cepatlah. Kalau berdua je, bagi 2 lama juga kan, 286 ayat kan. Kemudian yang ketiga, dalam hadis sebut kelebihan surah Al-Baqarah. Sebelum tu surah Baqarah ni surah Madaniyah, surah Madinah, surah Madinah, iaitu surah yang turun sebelum hijrah. Madinah atau Mekah berdasarkan masa, bukan berdasarkan tempat. Ramai ingat Makkiyah turun Mekah, Madaniyah turun Madinah. Tak semestinya, bukan tak betul, tak semestinya. Apa Makkiyah? Ma nazalat qablal hijrah, ayat yang turun sebelum hijrah, sekalipun turun bukan di Mekah. Apa Madaniyah? Ma nazalat ba'daha, apa yang turun selepas hijrah, sekalipun turun bukan di Madinah. Tapi kebanyakan Makkiyah di Mekah, kebanyakan Madaniyah di Madinah. Tapi tak semestinya, sebab Nabi kan bermusafir, berperang, balik daripada Madinah balik ke Mekah. Maknanya tak semestinya turun Makkiyah di Mekah dan Madaniyah di Madinah. Tapi Al-Baqarah adalah surah Madaniyah, surah yang turun di Madinah. Yang ketiga kelebihan surah Baqarah, Nabi sebut surah Baqarah ialah surah sanam. Apa sanam? Kemuncak. Kalau unta bonggol dia, yang kemuncak dia lah kemuncak. Kalau gunung bukit kemuncak bagi sesuatu. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma min baitin yuqra'u fihi suratul Baqarah illa wa kharaja syaitan, illa kharaja minhu syaitan wa lahu dharat
Wa qala inna likulli syai'in sanaman. Nabi kata tidak ada mana-mana rumah yang dibacakan surah Baqarah pasti syaitan akan keluar terkentut-kentut. Terkentut-kentut keluar. Dhurat Nabi sebut, walahu dhurat. Dhurat ni kentut besar. Nabi sering kaitkan syaitan dengan kentut besar. First, bila kita azan, syaitan akan lari terkentut-kentut. Juga sebut dhurat. Iza nudiya lis-salah adbara syaitan walahu dhurat. Bila syaitan dengar azan, dia akan lari terkentut-kentut. Dhurat, kentut besar. Dia tak macam Melayu, kentut kecil ke kentut besar nama kentut. Arab dia lain. Kentut besar dhurat, ikut huruf dha, ra, ta, 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 ta. Dha, ra, ta, dhurat. Kentut kecil fusa, fa, sa, a. Arab pandai kan. Kentut besar dipilih dot, ra, ta yang bunyi ta, 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 kan. Ra, dot. Kentut kecil fusa, fa, sa, alif. Fasa kan bunyi kentut kecil kan. Tak percaya jangan kentut. Sekarang tengah belajar ilmu, kat luar tak apa. Tuan-tuan ya. Jadi Nabi sebut syaitan kentut besar. Maknanya syaitan ni mungkin perangai dia tengah-tengah orang ramai suka dia kentut besar. Jadi siapa yang suka kentut besar tengah ramai-ramai ni perangai syaitan lah. Dhurat. Syaitan tak kentut kecil. Tapi kadang-kadang lagi bahaya kecil. Kecil-kecil tak bunyi, tapi satu pejabat bau. Kan? Dia tak dikenali. Tak diketahui siapa dia. Tu payah tu. Ini pun lagi bahaya sebenarnya kan. Jadi kesimpulannya jangan mengganggu orang, baik dengan suara kentut ataupun dengan bau kentut. Nak kentut pergi jauh-jauh. Itu akhlak mulia kan. Dan Nabi kata inna likulli syai'in sanam. Nabi kata sesungguhnya setiap sesuatu ada kemuncaknya. Setiap benda ada kemuncaknya, atas sekali. Wa inna sanamal Quran suratul Baqarah. Sesungguhnya kemuncak kepada Al-Quran adalah surah Baqarah. Mana yang paling tinggi, surah yang paling panjang. Surah yang ada ayat yang paling panjang. Ayat 282 adalah ayat yang paling panjang dalam Quran. Surah Baqarah surah yang paling panjang. Dalam surah tadi ada ayat yang paling panjang. Ayat apa? Ayat pasal hutang. Bukan pasal jihad, bukan pasal solat, bukan pasal zikir, tapi pasal hutang. Nak kata hutang ni penting, sangat penting. Iaitu bayar dia lah. Berhutang tak penting kecuali kalau benda tu melibatkan hal nyawa kan. Tapi bayar hutang sangat penting. Sampaikan Allah turunkan 282 ayat 282 surah ayat yang paling panjang, menunjukkan bahawa kita kena cakna ambil penting tentang hutang. Kemudian yang keempat, kelebihan surah Baqarah ialah disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis di mana Nabi sebut Iqra'u Az-Zahrawaini Al-Baqarah wa Surat Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan ka'annahuma firqani min tayrin sawaf tuhajani al-ashabihima. Nabi sebutlah hadis, Nabi kata bacalah dua surah panjang. Kita tak berapa nak gemar surah panjang. Nabi suruh baca dua surah yang paling panjang, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Kita baca yang paling pendek, baca selalu Al-Ikhlas. Sebab itulah yang paling ikhlas kita baca. Yang lain tak berapa ikhlas kan. Kenapa perlu baca Al-Baqarah dan Ali Imran? Nabi kata fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat seperti mana ghamamatan, cloud, awan yang besar. Sana tengah panas. Bukanlah sekarang, nanti. Kiamat ni sangat panas. Orang Melayu kata sejengkal. Tak tepatlah. Dalam hadis sebut mil. Mil ni ada dua makna, sebatu
ataupun mil yang lebih tepat ialah batang celak. Batang celak ni pendek je, tak sampai sejengkal kan. Ataupun satu riwayat, ataupun satu makna lagi, sebatu. Nah, sebatu ni dia logik lah kan. Tapi yang satu batang celak tu tak logik, tapi Allah boleh buat apa sahaja. Tak logik dalam akal kita. Jadi sangat panas. Itu yang berpeluh sampai tenggelam tu. Kita perlukan awan untuk melindungi kita daripada panas terik matahari. Awan kita Nabi sebut apa dia? Surah Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi kita tak dapat nak habiskan Quran, dapat habiskan Baqarah, dapat habiskan Ali Imran, itu pun cukup baik. Dan Nabi tambah lagi, Nabi kata ka'annahuma firqani min tadil sawaf. Dia ada dua. Baqarah dan Ali Imran akan jadi ghamamah, jadi awan. Yang kedua akan jadi sekumpulan sawaf. Dalam Quran ada kan, sekumpulan burung. Macam kita nampak burung dia berkumpul, warna hitam, gelap, itu macam tu. Dia akan melindungi kita daripada kepanasan. Dan seterusnya kan, yang terakhirlah untuk pagi ni, sebenarnya banyak kelebihan surah Baqarah dalam sebuah hadis. Ketika mana Nabi nak menghantar satu pasukan tentera, ba'asa Rasulullah SAW ba'than wahum zu'adad fastakhra'ahum. Nabi nak hantar satu pasukan tentera. Nabi uji dengan surah yang mereka hafal. Sebab tu kita lihat tentera Hamas, mereka ni semayang subuh dan hafaz Quran. Nabi buat fastakhra'ahum. Nabi cek, kau hafal apa? Kau hafal apa? Tak apa, balik rumah. Ini kekuatan tentera pada Quran dan solat malam. Jadi sampailah seorang lelaki, Nabi tanya, kau hafal apa? Maka dia kata, saya hafal banyak Quran, termasuk Baqarah. Terus Nabi kata, engkau anta amiruhum, engkaulah ketua mereka, amir. Terus Nabi lantik, kau hafal Baqarah? Maksud dia paling panjang, paling banyak hafal, termasuklah Baqarah. Nabi kata, engkaulah ketuanya. Jadi Nabi kata kepada dia, bila dia kata dia menghafal Baqarah, dia sebagai pemimpin, dia sebagai ketua, dan penutup hadis ni Nabi kata, Nabi sebut fa inna masalal Quran liman ta'allama faqara wa qama bihi. Sesungguhnya orang yang baca Quran, orang yang ajar Quran, orang yang beramal Quran, tiga: baca, ajar, beramal. Nabi kata kamasali jirabin mahsyuwin miskan, seperti mana orang yang bawa bekas, bawa beg yang penuh dengan kasturi. Mana dia buka tutup beg tadi, satu kawasan, satu tempat. Kasturi ni memang sangat-sangat wangi, satu kawasan boleh bau, menyebabkan yafuhu rihu fi kulli makan. Siapa-siapa yang hafal Baqarah, hafal Quran, menyebabkan setiap tempat akan mewangi. Yafuh maknanya semerbak setiap tempat. Jadi ini kelebihan hafal Quran, terutamanya kita menghafal surah Al-Baqarah. Jadi kita tak dapat nak hafal ataupun tak sempat nak hafal, kita cubalah baca. Saya sebut semalam, kalau boleh sebulan tak miss sekali, buatlah Sabtu ke majlis surah Baqarah, panggil seorang ustaz, kita bagilah kelebihan dan juga tapi janganlah panjang sangat ceramah, kita nak fokus baca kan. Tazkirah kena ada juga, 20 minit tentang kelebihan surah Baqarah ataupun tentang penghayatan mana-mana ayat surah Baqarah. Buat sebulan sekali kan. Kerana ini penting, surah yang paling panjang, surah yang banyak kelebihan, mana ayat-ayat kursi, ayat akhir surah Baqarah semuanya sangat besar fadilatnya. Oleh itu kita cubalah beramal di rumah kita, baca sebulan sekali, di masjid baca sebulan sekali. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada segala kejahatan, sihir dan sebagainya, kerana inilah surah senjata utama untuk melawan sihir, syaitan dan kejahatan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma na'udzubika min ahli an-nar. Allahumma ahrusna bi'ainika allati la tanam wa aknifna min fil ladzi la yuram. Allahumma arhamna bi suratil Baqarah waj'alha lana barakatan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin bin ummi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.